أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pagi ni kita masih dapat meneruskan program kita iaitu live talaqi dan tadabbur daripada page center kita, yang mana kita kongsikan teknik-teknik bacaan, hukum-hukum tajwid dan sedikit perkongsian tentang makna muka surat yang kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Sadaqallahu azim. Okey, tu yang malam daripada nahwan kita tukar, kita pindah kepada lagu Hijaz. Itu adalah seni-seni dalam lagu nahwan. Kemarin kita tunjuk macam mana daripada nahwan kita nak tinggikan suara. Dalam lagu nahwan juga sama, tapi kita tukar nada, kita tukar dengan ketinggian suara dan sebagainya. Hari ini kita tunjuk macam mana daripada nahwan kita nak pindah tukar kepada lagu lain. Dia ada seni-seni dia. Tu baru satu lagu, tu baru satu lagu Hijaz. Dia boleh juga tukar kepada lagu
Lagu yang lain, lagu Kurdi contohnya. Contoh dia macam, saya buatlah kat sini, tunjuk contoh saja. Okay. Walamma barazu lijalut wa junudihi qalu rabbana. Okey, tu lagu Nahwan. Okey, sekarang kita ubah kepada lagu Kurdi. Qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, itu adalah ubah daripada lagu Nahwan kepada lagu Kurdi. Tak apa, nanti sesi yang lain kita akan tunjuk secara lebih jelas. Okey, kita tengok sikit makna muka surat 41 ni. Okey, muka surat 41 ni adalah sambungan kepada muka surat 40. Muka surat 40 ni dia memulakan cerita tentang satu kumpulan daripada kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel ni adalah kaum yang besar, kaum yang banyak. Mereka ni ramai. Macam mana mereka boleh ramai? Sebab mereka ni adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam dia mempunyai ramai anak. Nabi Yaqub dia mempunyai ramai anak. Yang mana termasuk daripada anak dia tu adalah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan siapa? Bunyamin, adik Nabi Yusuf yang paling kecil. Jadi dia nak cerita pasal keturunan ni, keturunan Nabi Yaqub ni, Bani Israel ni. Nabi Yaqub tu gelaran dia Israel. Gelaran dia yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yaqub tu adalah Israel. Jadi bila kita sebut Bani Israel, Bani tu maksud dia anak-anak. Bani Israel, anak-anak kepada Israel. Jadi anak-anak pada Israel ni adalah anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi keturunan mereka ni besar. Jadi bila keturunan mereka besar, sampailah dan banyaklah kisah-kisah mereka ni lepas Nabi Yaqub ni. Tapi kisah yang kita nak baca ni, yang kita nak cerita ni, kisah ni berlaku lebih kurang 10 kurun sebelum Masihi. 10 kurun sebelum Masihi, iaitu sekitar 1000 tahun lah, 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi kalau dengan kita ni lebih kurang dalam 3000 tahun dahulu lah, 3000 tahun dahulu kisah ni berlaku. Kisah ni berlaku macam mana? Berlaku pada zaman seorang Nabi daripada kalangan Bani Israel. Nama dia Nabi Samuel. Ingat nama ni, nama Nabi Samuel. Jadi pada zaman Nabi Samuel ni dia duduk berdakwah. Tiba-tiba muncul satu manusia yang mana dia ni sangat membenci pengajaran ataupun dakwah untuk bawa kepada jalan Allah SWT ni. Nama dia apa nama dia? Nama dia Jalut. Dan Jalut ni kita boleh jumpa bahkan di dalam Bible, bahkan di dalam tradisi agama Kristian pun kita akan jumpa nama dia, Jalut ni. Dan nama dia tu dalam Bible, kalau dalam bahasa Inggeris lah, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, nama dia Goliath. Disebut itu Goliath, Goliath. Dan dia ni sangat-sangat memusuhi para nabi dan memusuhi orang-orang soleh daripada Bani Israel. Maka dia buat apa? Dia nak pelingkup bang Bani Israel ni. Dia nak bagi Bani Israel ni pupus di atas muka bumi ni. Maka bila dia nak buat macam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah supaya berjihad. Bila turun perintah tu, Nabi Samuel ni bagi tahu kepada kaum Bani Israel ni, maka kaum Bani Israel yang ada pada tu depa pun dengan semangatnya depa kata gitulah. Depa kata, okey tak apa, kami nak perang, kami nak join dengan kamu wahai Nabi. Kami bersedia. Tapi syarat dia, wahai Nabi, hang cari seorang ketua kepada kami. Lepas tu Nabi tu pun
Tanyalah mereka betul-betul. Betul ke hampa nak keluar ni? Betul ke hampa nak perang ni? Sebelum-sebelum ni ajak perang hampa tak pi pun. Lepas tu mereka bagilah jawapan macam-macam. Mereka kata takkanlah orang dah mai bunuh anak-anak kami, dah mai halau kami daripada kampung, takkanlah kami tak mau perang lagi. Kami nak perang lah ni. Tapi syarat dia, wahai Nabi Samuel, kamu cari kat kami seorang ketua. Kalau ada ketua kami keluar terus perang. Kami pi perang terus. Tak cakap banyak. Okey. Maka Nabi Samuel ni pun pi carilah. Dia pi cari seorang Nabi. Dia minta kepada Allah SWT. Dia minta supaya Allah Ta'ala bagi seorang ketua kepada mereka ni. Lalu Allah Ta'ala lantik seorang ni, nama dia Talut. Talut ni siapa? Talut ni dia daripada keturunan Bunyamin. Bunyamin, adik Nabi Yusuf tadi, hak kecil ni. Jadi Talut ni dia punya keturunan sambung sampailah kepada Bunyamin, tu moyang dia. Bila lantik Talut ni, tiba-tiba orang Bani Israel ni, hak yang tadi kumpulan tadi, hak ramai-ramai ni, mereka kata, apa hal lantik Talut ni? Talut ni dah lah miskin. Dia ni tak ada apa. Bukan keturunan raja-raja. Sebab apa? Sebab Bani Israel tadi ni, hak yang ramai-ramai tadi ni, mereka daripada keturunan anak Nabi Yaqub yang nama dia Yahuza, abang kepada Bunyamin lagi. Daripada keturunan Yahuza ni banyak raja-raja. Banyak orang hebat-hebat, banyak pemimpin-pemimpin, banyak juga nabi-nabi. Maka mereka kata, takkanlah kami daripada keturunan Yahuza hak bagus nak ikut ni hak yang Talut ni daripada keturunan Bunyamin yang tak ada apa yang miskin, keturunan dia pun tak pernah jadi raja apa pun. Nampak tak sebelum tadi mereka kata kalau ada ketua kami terus keluar pergi perang. Kami tak cakap banyak tapi tengok bila lantik ketua daripada keturunan yang mereka tak suka, dan bagi alasan macam-macam. Sebenarnya mereka tak mau keluar perang. Jadi Allah Ta'ala nak kuatkan lagi, nak menunjukkan kata dia ni memang betul-betul layak bagi ketua. Layak untuk jadi ketua kepada Bani Israel untuk memerangi Jalut tadi ni. Talut yang baik lawan dengan Jalut yang jahat. Okey. Ingat tu Jalut, nama dia Jalut, jahat lah. Kan? Awal pun mula dengan Jalut, jahat. Okey. Maka Nabi tadi ni, Nabi Samuel tadi ni, dia kata tak apa. Aku doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala buktikan bahawasanya Talut ni memang layak untuk jadi ketua kamu. Maka Allah Taala bagi tanda inna ayata mulkihi ay yatiyakumut tabut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata Talut ni, macam mana kamu nak tahu dia ni layak jadi ketua? Dia akan bawa tabut. Tabut ni satu peti. Peti tu apa yang tersimpan dalam tu? Peti tu ada kitab-kitab yang disimpan sejak zaman Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Ada kitab-kitab dalam tu. Dan pengajaran-pengajaran yang benar, yang ada permintaan-permintaan, doa-doa yang boleh yang mustajab lah, kita kata doa-doa yang mustajab di dalam tu tabut ni. Maka Talut ni yang akan bawa dia bawa mai. Bila Talut bawa mai, disebabkan Talut ni ada darah keturunan yang menyambung kepada waris yang memegang tabut ni, maka dia bawa mai. Dia bawa mai tabut tu menunjukkan dia ni adalah orang yang layak untuk menjadi ketua kepada Bani Israel, sebab dia pegang sumber asas kepada agama Bani Israel, iaitu kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Harun dan Nabi Musa. Okey. Tu hak yang muka surat 40. Saya cerita secara ringkas supaya dapat idea dulu apa kisah dia ni. Okey. Jadi pada hari peperangan, depa pun tak apalah, bila dah bawa bukti apa semua, sebahagian daripada depa tu tak apa, kami setuju lah, kami ikut Talut lah. Jadi kita nak pergi perang lah hari peperangan. Falamma fasala Talut. Tapi Talut ni dalam hati dia tak yakin lagi. Betul ke mereka semua ni akan perang bersama aku? Maka Talut bawa mereka pergi satu tempat. Falamma fasala Talut bil junud. Jadi Talut ni dia nak uji tengok askar-askar dia ni adakah betul taat kepada dia. Maka dia kata apa? Innallaha mubtaliikum binahar. Wahai askar-askar semua,
Allah Ta'ala nak menguji kamu dengan satu sungai, binahar. Faman syariba minhu, sesiapa yang minum daripadanya, falaisa minni, maka dia bukanlah daripada kalangan aku. Wa man lam yata'amhu, siapa yang tidak minum, fa innahu minni, maka dia tu daripada aku. Illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi, iaitu apabila dia minum tu, dia minum dengan satu kali cedok saja dengan tangan dia. Maksudnya di sini Talut ni dia nak uji tengok adakah tentera-tentera dia semua taat kepada dia ataupun tak. Jadi sungai ni, sungai di mana? Sungai ni ada sebuah sungai di antara Jordan dengan Palestin. Sekarang ni Jordan dengan Palestin. Mungkin sekarang ni sungai tu pun dah tak wujud dah. Dia kering. Dah tak ada lah sungai tu. Maka bila Talut ni bawa tentera dia di situ, dia kata, okey, sungai ni duk mengalir. Hampa pun dah berjalan jauh tadi, tengah panas, dan semua orang dahaga. Oleh itu, kalau sesiapa yang minum daripada sungai ini melebihi daripada satu kali cedok saja, maka dia bukan daripada kalangan tentera aku, maka dia tinggallah tempat ni. Dia tidak taat kepada perintah aku. Siapa yang minum ikut perintah aku, iaitu minum dengan satu kali cedok saja, maka dia adalah daripada kalangan tentera aku. Nak uji tengok ketaatan tentera ni. Dia sebab apa? Sebab peperangan ni bila nak menang, bukannya hanya semata-mata kerana bilangan yang ramai, tetapi dia kena ada iman yang teguh. Iman yang teguh baru dah boleh menang peperangan. Dia kena ada jiwa yang soleh. Barulah pertolongan Allah Ta'ala akan datang. Kalau sekadar ramai-ramai saja, kita boleh tengok banyak peristiwa di dalam dunia ni, di dalam sejarah kita. Yang paling terdekat lah, kita kata yang paling terdekat sekali adalah peristiwa perang 6 hari, yang berlaku sekitar tahun 60-an. Perang 6 hari ni perang di sana jugalah, lebih kurang lah di untuk berebut Bukit Golan di Palestin lah. Bukit Golan ni dia share, Palestin ada sikit, Syria ada sikit. Jadi perang 6 hari tu, Israel ni besar mana ya? Masa tu kecil ya, satu negara je. Kemudian yang Islam punya, yang orang Arab perang dengan Israel ni ada 3 negara, Mesir, Syria dengan Jordan. 3 negara yang besar-besar. Mesir besar, Syria besar, Jordan duduk sebelah tu besar. 3 negara ni serang Israel ramai, dengan ketenteraan yang berbagai, serang, tapi Israel yang kecil tu mengalahkan hak yang ramai tu. Tapi kes di situ tu bukannya nak menunjukkan kata Israel tu berada di pihak yang benar, tapi kes dalam perang 6 hari tu nak menunjukkan kata orang Islam tu tidak ada di dalam jalan yang benar. Maksudnya hati mereka tu bukannya hati yang penuh dengan ketaatan, tapi hati itu penuh dengan kemegahan. Nak menghapuskan Israel semata-mata dengan menunjukkan kemegahan mereka, tapi ketakwaan dan iman tak ada. Hanya berbangga dengan ramainya mereka, banyaknya mereka. Okey. So maka bila dah buat macam tu, ramailah daripada kalangan tentera Talut ni hak yang minum banyak. Bila minum banyak, maka hak yang minum sikit ni tinggal sikit lah. Tinggal tak banyak mana. Falamma jawazahu, apabila mereka melintah daripada sungai tu, huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Maka hak yang tentera-tentera tadi, hak tinggal ni, hak yang minum sikit tadi ni, yang ikut dengan Talut lagi, depa kata, "Oi, awak kita tinggal sikit sangat ni, habis hilang habis di mana habis?" Depa ni semua pakat minum banyak oi. Tinggal kita sikit ni. Jadi dia kata apa? La taqata lana al-yawm, kita ni dah tak mampu dah nak lawan dengan Jalut. Ni hak tentera-tentera yang ikut Talut tadi ni. Depa kata, mungkin kita ni tak boleh nak lawan lah ni, dengan Jalut ni, dengan tentera dia kita sikit, depa ramai ni, macam mana nak lawan? Maka Talut pun bagi tahu depa, bukan Talut, orang yang sebahagian daripada kalangan tentera-tentera tu, hak yang beriman, dia berkata, qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah. Sebahagian daripada tentera-tentera tu
yang mereka ni sangat menyangka ataupun depa sangat menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya depa ni bersedia untuk mati syahid. Bersedia untuk berkorban jiwa raga mereka. Depa kata apa? Kam min fi'atin qalilah, berapa banyak dah kumpulan yang sikit ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, telah mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ma'as sabirin. Ini dalam sejarah, kita baca sejarah, banyak dah, berapa banyak dah tentera-tentera yang sikit yang berjaya mengalahkan tentera-tentera yang banyak disebabkan keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, dan kecekalan hati mereka tu. Contohnya perang, kalau kita tengok dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sendiri, contohnya dalam perang Badar. Perang Badar ni berlaku bulan Ramadan ni. Badar Kubra. Badar Kubra tu adalah waktu hari yang peperangan Badar yang sebenar tu. Pada 17 Ramadan, pada hari yang kita sambut nuzul Quran tu. Jadi perang Badar ni adalah peperangan di mana orang Islam tu adalah satu saja, 1/3 daripada bilangan kaum musyrikin. Orang Islam ada 300 saja lebih kurang. Lawan dengan orang musyrikin ada 1000 lebih. Jadi bila lawan tu, yang menang siapa? Yang menang adalah tentera Islam. Sebab apa? Sebab kecekalan mereka. Sebab jiwa mereka. Kemudian walaupun tak ada kelengkapan yang sempurna, bila mereka lawan tu, maka Allah SWT turunkan para malaikat untuk membantu di dalam peperangan tersebut. Sampailah orang musyrikin ni kalah. Ni sejarah yang betul, bukannya sejarah yang selewing. Ada fakta dicatat oleh ulama dan sebagainya. Bahkan kaum musyrikin sendiri pun mengaku. Kita ada riwayat-riwayat daripada kaum musyrikin terus sendiri. Riwayat-riwayat daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang pada asalnya bersama kaum musyrikin, akhirnya dia masuk Islam. Dia pun cerita pasal perang Badar ni macam mana apa semua. Jadi benar-benar dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sikit. Wallahu ma'as sabirin. Sebab apa? Sebab Allah Taala tu dia sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar ni dia sentiasa mendapat pertolongan lah. Wallahu ma'as sabirin. Allah Taala itu berada bersama pihak dengan orang-orang yang sabar. Okey. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Apabila mereka ni keluar pergi serang Jalut dengan tenteranya. Dia berdoa kepada Allah SWT. Dia berkata, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan, bagi kepada kami kesabaran. Afrigh ni maksud dia isi hati kami ni, isi penuh-penuh dengan kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki kami. Teguhkanlah pendirian kami. Jangan bagi kami lari. Hari tengok askar banyak lari, patah balik, lari. Jadi suruh teguhkan jiwa, teguhkan kaki tu, pendirian. Wansurna, dan bantulah kami di atas kaum-kaum yang kafir, qaumil kafirin. Dan bantulah kami untuk melawan orang-orang yang kafir ni, yang nak menjatuhkan agama kamu ni. Fahazamuhum. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Mereka berjaya mengalahkan hak yang banyak tadi ni. Yang sikit berjaya mengalahkan yang ramai. Fahazamuhum biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut. Dan Dawud, Nabi Dawud. Masa tu Nabi Dawud kecil. Masa peristiwa ni berlaku, Nabi Dawud dah ada dah. Tapi Nabi Dawud masih seorang yang kecil. Seorang remaja. Dan dia menyertai dalam kumpulan untuk lawan dengan Jalut tadi ni. Dan kebetulan di dalam peperangan tu, yang membunuh Jalut ni adalah Nabi Daud. Nabi Daud lah yang membunuh. Dalam riwayat mengatakan Nabi Daud ni bunuh Jalut ni dengan lastik saja. Dengan terbih. Dia ambil batu. Zaman dulu punya lastik bukan macam lastik kita wire tu. Wire tarik lepas tu bukan. Dia ada dia punya tali dia. Kemudian dia letak batu di hujung. Kemudian dia pusing, pusing dan lempak. Lempak batu tu. Jadi bila batu tu terbang, kena Jalut ni, ataupun yang kita sebut sebagai Goliath ni, kena Jalut mati terus. Jatuh, mati. Jadi yang bunuh Jalut ni adalah Nabi Daud ketika dia masih remaja. Kemudian Allah Ta'ala kata apa?
Wa atahu Allahul mulka. Kemudian Allah Taala bagi kerajaan tu kepada dia. Nabi Daud apabila dia membesar, maka dialah yang dipilih sebagai raja, raja kepada kaum Bani Israel. Wal hikmata dan hikmah daripada kitab Zabur, daripada kitab Zabur, diberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wa 'allamahu, dan Allah Taala mengajarkan kepada Nabi Daud melalui wahyu. Wa 'allamahu mimma yasha, semua sekali apa yang Allah Taala kehendaki. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Kalaulah Allah Taala tidak menghapuskan manusia dengan manusia yang lain, maka akan musnahlah atas muka bumi ni. Ini adalah sunnatul kaun, kita panggil sunnatullah, yang mana Allah SWT telah menetapkan bahawasanya manusia ni, ada sebahagian kumpulan manusia dia akan melampaui batas. Bila dia dah lama berkuasa, dia dah ada kuasa lama, dia dah dapat kesenangan lama, dia dah rasa kuasa dia tidak boleh dicabut, maka dia akan menjadi seorang yang zalim. Dia akan rasa macam orang lain tak boleh buat apa kat dia. Jadi sunnatul kaun dia, Allah Ta'ala akan gantikan orang-orang macam ni. Allah Ta'ala akan gantikan dengan satu kumpulan yang lain, untuk menghapuskan dia. Ini adalah sunnatul kaun daripada Allah SWT. Kita dah tengok, ni kita boleh belajar daripada sejarah. Berapa banyak dah kumpulan-kumpulan manusia yang hebat, yang kita kata dulu kita sebut mereka ni hebat apa semua, tapi sampai sekarang ni ada lagi tak? Tak ada dah. Diganti oleh orang lain, diganti oleh kumpulan lain, diganti oleh masyarakat yang lain dan sebagainya. Contoh dia yang terdekat dengan kita lah sekarang ni, yang terdekat, kita kata dulu ni, kerajaan yang paling kuat kuasa dia, setelah daripada zaman-zaman apa nama khilafah kita ni, Jerman, kita kata Jerman, Nazi, yang diketuai oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler ni dia bukannya seorang kita kata tentera pada asalnya. Adolf Hitler ni dia pekerja biasa, dan dia bergerak. Parti Nazi itu pun adalah asalnya parti pekerja, yang mereka ni rasa terkilan disebabkan perjanjian Versailles, yang berlaku pada Perang Dunia Pertama, yang mana ketika itu Jerman ni disisihkan oleh negara-negara Eropah yang besar-besar pada waktu tu. Antara dia Perancis, UK, kemudian yang lain-lain lah, yang berlaku peperangan dunia pertama disebabkan pembunuhan Austro Vienna punya tu kan. Dia punya putera ataupun raja dia lah, dibunuh oleh Serbia punya pengganas, dan berlaku peperangan dunia pertama tu. Kemudian bila berlaku peperangan dunia pertama ni, Jerman ni dia duduk di sebelah musuh, lawan dengan negara-negara Eropah yang bersatu. Bila lawan, bila dah habis perang dunia pertama tu, maka untuk menghukum Jerman, negara-negara Eropah ni buat satu perjanjian, nama dia Versailles, yang menarik hak-hak Jerman, hak-hak ekonomi dan sebagainya lah, hak politik, hak ekonomi dan sebagainya. Jadi disebabkan tu Adolf Hitler ni dia marah, disebabkan tekanan tu, dan dia menggunakan tekanan tu untuk mengumpulkan semangat orang Jerman balik untuk menjatuhkan negara-negara Eropah. Jadi dia bangkit dan menjajah negara-negara Eropah di sekitar Jerman tu. Antara dia mereka jajah Poland, kemudian mereka jajah Vienna, Austria, kemudian jajah habis Serbia, Bosnia, semua tu yang bawah-bawah sebelah timur. Kemudian di sebelah barat mereka masuk, mereka jajah ke Belgium, jajah Netherlands, jajah Paris, bahkan kota Paris tu yang kita tahu Eiffel Tower tu, yang sekarang ni di bawah Perancis tu, pernah berada di bawah penguasaan Adolf Hitler. Adolf Hitler ada Paris, dia menguasai Paris, dan akhirnya setelah daripada tu mereka diserang secara bertubi-tubi oleh negara-negara Eropah yang lain, dan akhirnya Jerman kalah. Walaupun kuasa kuat macam mana pun, sunnatul kaun dia, Allah Ta'ala akan gantikan manusia ni. Bila dia dah zalim, bila dia dah bunuh orang tanpa sebab dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan kumpulan yang lain. Sebab itulah pemimpin-pemimpin ni dia kena sedap betul-betul, dia kena warak betul-betul. Kalau tak, Allah Ta'ala akan ganti, sama ada dengan orang ataupun Allah Ta'ala ganti dengan tanda-tanda kekuasaan dia yang lain lah. Okey.
Walakin Allah dzu fadlin 'ala alamin, akan tapi Allah Taala itu sangat-sangatlah sangat-sangatlah mempunyai pemberian kepada alam ini. Maka Allah Taala ni dia sangat-sangat kasih kepada manusia, sebab itulah dia ganti-gantikan macam ni, dia hapuskan orang-orang yang zalim. Okey, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah, kisah-kisah yang kami ceritakan kepada kamu secara benar wahai Muhammad. Wa innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau wahai Muhammad daripada kalangan nabi-nabi. Maksudnya wahai Muhammad, cerita benda ni, cerita kisah-kisah ni kepada umat kamu. Sebab kamu pun daripada kalangan nabi, cerita kepada mereka supaya mereka dapat tahu yang pengorbanan di dalam perang ni penting. Kemudian yang kedua, yang sikit itu boleh menang dengan keimanan dan keyakinan lah, dengan ketekunan dan sebagainya. Jadi dia punya pengajaran dia daripada kisah yang kita baca tadi ni. Yang pertama sekali, kita ni bila diajak melakukan kebaikan, kita jangan jadi macam kumpulan Bani Israel yang ramai tadi ni. Yang pertama sekali apa mereka buat? Mereka bagi alasan macam-macam. Bila orang suruh buat kebaikan, mula lagi alasan macam-macam, padahal kita mampu. Kadang-kadang tu orang ramai bagi tahu kepada kita, wahai ni saudara, ni kami ada perlukan bantuan untuk melakukan sekian. Dan bantuan ni kalau kamu bantu kami, banyak benda yang kita boleh capai lagi, kita nak bantu orang lain dan sebagainya. Kita tahu kita ada duit, kan banyak mana. Dia pun minta, contohnya minta, kami perlukan satu orang RM10 sahaja. Try minta. Tapi kita tahu dalam poket kita ada RM10. Kita tahu takat RM10 tu apalah sangat. Sebulan bagi RM10. Lalu kita bagi alasan macam-macam. Kita tak, RM10 ni kalau aku beli benda lain, aku dapat lain. Baik aku beli mah. Kan? Beli mah, simpan. Lagi mah banyak. Nanti esok ni lah bagi. Bila mah dah banyak, esok ni lah bagi. Nampak tak? Macam-macam alasan lah. Nak mengaji, kadang-kadang kita nak mengaji Quran, lama dah nak ngaji Quran ni. Duk tak boleh, duk tanggak. Bila orang kata ni, mailah kelas mengaji Quran. Kita buat kelas ni apa semua, tak apa. Ustaz tak marah. Ustaz tak tanya. Ustaz ajar. Kita bagi alasan macam-macam. Bagi alasan. Sakit belakang lah hari ni, elok nak pi. Ini cucu mai. Tak boleh nak mengaji. Kan? Mengaji, jom ni pergi mengaji. Ni rumah siapa nak jaga, ni pinggan mangkuk tak basuh lagi. Kan? Padahal masalah banyak ni. Tapi kita bagi alasan macam-macam. Jadi kita jangan jadi macam Bani Israel ni lah. Benda tu kalau kita kata ada possibilities, ada kemampuan untuk kita buat, kita buat lah. Kita jangan bagi alasan macam-macam. Lepas tu kita kena benar, sentiasa benar dengan diri kita. Jangan berlakon. Bani Israel ni dia suka berlakon. Saat dia berlakon dia bagus. Dia berlakon nak ikut Nabi, dan sebagainya. Kita jangan berlakon. Kita benar dengan diri kita. Kita tahu diri kita, kita benar dengan diri kita. Macam mana takat diri kita. Kita memang manusia, kita bukan sempurna. Tapi kita kena usaha yang terbaik untuk cari hak yang sebenar tu, untuk berkhidmat kepada masyarakat kita, untuk berkorban, untuk itulah jihad kita, untuk memberi kebaikan kepada masyarakat kita, sama ada dari sudut ilmu, dari sudut kewangan, dari sudut nasihat dan sebagainya. Okey, dan pengajaran yang terakhir, kita kena yakin, sentiasa yakin. Apabila kita dah tahu kita berada di jalan yang benar bersama orang-orang yang benar, walaupun kita nampak kita duk kalah sekarang ni, kita nampak kita duk kalah, kita nampak kita ni lekeh, dan sebagainya, kita kena yakin pada satu hari nanti Allah Ta'ala akan angkat kita disebabkan kuatnya pegangan kita kepada kebenaran tu. Jadi kita kena yakin. Kadang-kadang biasalah orang yang memperjuangkan kebenaran ni, orang bukan mau. Bila perjuangkan kebenaran, orang tak mau. Sebab apa? Sebab dia cakap benda hak betul. Orang tak boleh nak tipu, tak nak pusing tak boleh. Dia dah cakap benda hak betul je. Macam mana nak pusing? Jadi orang tak suka. Bila orang tak suka, tinggallah sikit dia orang yang ikut kita. Tak ramai mana lah yang ikut. Jadi nak buat macam mana?
sabar. Teruskan perjuangan. Jangan ubah prinsip. Teruskan. Sampai satu masa nanti akan datang pertolongan Allah SWT dan akan bagi kita kemenangan. Dan kalau kita mati dalam keadaan perjuangkan kebenaran, tak ada sia-sia apa. Tak ada sia-sia apa. Sebab dah dijanjikan satu lagi ganjaran di akhirat kelak lah. So macam tu lah pengajaran sikit sebanyak daripada penutup juzuk 2. Moga-moga apa yang kita baca ni kita dapat gunakan dalam kehidupan kita. Gunakan sekadar kemampuan kefahaman kita. Jangan tinggal terus. Dalam kaedah macam mana? Dalam kaedah kita sebut ma la yudraku kulluhu ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Tak kan terbalik. Ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Tu baru betul. Ma la yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Okey. Apa benda yang kita buat, sekiranya kita tak boleh nak buat, banyak daripada benda tu. Banyak benda kita tak boleh buat. Oleh itu kita jangan tinggal semua sekali. Dalam kehidupan kita ni nak buat amal ibadat ni susah berat, betul tak? Kan? Nak buat amal hak tu, sat lagi nak buat tahajud, sat lagi puasa, sat lagi nak sembahyang, sat lagi nak sembahyang sunat rawatib, sat lagi nak bersedekah, sat lagi nak baca Quran, sat lagi nak baca tafsir, sat lagi nak banyak, kan? Jadi jangan tinggal semua. Kan? Bila dah banyak tinggal semua. Jangan tinggal semua. Ambil sikit-sikit. Ambil sikit-sikit yang kita mampu. Jangan tinggal semua. Sebab benda tu dia ada ganjaran dia dan dia ada kebaikan dia. Okay, jadi saya rasa setakat tu lah untuk hari ni. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang tu daripada diri sendiri. Moga-moga kita dapat manfaat. Dan terima kasih kepada penonton yang sentiasa share, sentiasa